Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, selamat petang. Saudara, petang-petang begini anda makan apa? Apa khabar Puan Liza Bagan? Liza Bagan. Bagan mana tu? Saudara Zamari LC. Itu juga saudara Chris Delima. Saudara, jangan nak cabut kerih petang-petang begini, sahabat. Saudara, kita hidup mencari aman damai ya. Puan Amy Danish, selamat petang. Saudara Faizal Acoy, saudara Muhammad Syahrul, begitu juga Kancung Zam, saudara Kancung Zam, saudara Azli, Yaumon, Madam K. Begitu juga Muhammad Syahrul Abdul Karim, saudara Kuzaidah Jasidah, Rafazil Yub, saudara Zakaria, Azman Seringat, Yang King, Fazmi, Faizal Acul, Makuhari RZ, Syahid Nur, Waalaikumsalam. Dia kata tak pergi program Madani, biarlah. Mana ni saya akan mulah nanti. Saudara Muhammad Sofian Kamarudin, Salina Mustafa, Madam K, saudara. Itu juga saudara Muhammad Amin, saudara Mazuki Saad, Putra Pujangga, saudara. Saya satu lagi yang itu tak dapat lagi sebab dia Android ni ada masalah sikit. Tunggu. Ya, saudara Abu Seman, saudara Azlin, saudara Putra Pujangga, saudara Alias, terima kasih, saudara Azli, saudara Roslan MY, saudara Saleh Omar. Itu juga saudara Man Jiji Nung. Saya tak tahu apa maksudnya saudara Man. Saudara Mohas Mohta, Ahmad Isai, salam. Saudara Syirik Syarani, selamat petang katanya. Gini rumah rebus kacang kuda, teringin nak makan. Aduh, hai sedap tu, kegemaran saya. Saudara Pahar Rizal, Syarif Saad, Haji Zakaria, Pak Bilal. Dari Melaka ya saudara, salam dari Melaka kata Haji Zakaria. Saudara Yana Hams, Akia, Kuzaidah Jasnida, Puan Hamidah Kamat, selamat petang. Saudara Idris Sani Mokhtar, saudara Syahid Nur. Malam live pukul apa? Live sampai pukul 9.30 saudara Syahid. Saudara Azali. Itu juga saudara Kamarudin Syahbudin. Ya saudara. Gen Nazrin. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. Awal-awal ni nak ucapkan, mungkin hari ini saudara, petang-petang nikah ni adalah orang dah mula bergerak untuk balik ke kampung dan sebagainya, kerana saya yakin saya mulai petang ini pastilah Lebuh Raya Kuala Lumpur, Bukit Karitam ataupun Kuala Lumpur ke Johor Bahru sesak. Malahan mungkin juga menghala ke Pantai Timur juga sesak di Tol Gombak. Bagaimanapun untuk bermula malam ini, bukan hari ini saya, malam ini baru bermulanya jam 12 malam, barulah tak ada kena tol, sekarang kena tol. Saudara dan teman-teman yang tinggal di Kota Raya, Kuala Lumpur dan sebagainya, mereka memulakan perjalanan untuk pulang ke kampung kerana besok adalah hari Tahun Baru Cina, saudara. Saya dalam keadaan begini, saya teringat, saudara. Teringat kampung yang jauh, yang lama saya tinggalkan. Selalu saya katakan kampung saya itu sebagai desa permai di tepian Sungai Dinding, saudara. Dulu saudara, di kampung saya tu ada 2 deretan kedai, kecuali sebuah kedai saja milik India, kedai Bemban. Orang kampung panggil kedai Bemban. Lainnya tu adalah sebuah kedai kopi Osman daripada India, dan 2 kedai kopi, satu kedai kopi yang tidak halal, menjual makanan tidak halal, satu lagi kedai Long. Dia buat pau, sesedapnya. Paunya macam mana kita makan pau Yikman. Memang sedap, pandai dia buat. Dia kedai Hailam. Ini cerita kampung saya dulu, saya. Dan di samping itu ada 2 buah kedai getah. Orang kampung saya menjual getah. Satu kedai Tan, satu lagi kedai Tamunti katanya. Dan selebihnya ada juga 2 kedai. Kedua kedai itu dia menjual ikan. Kedai Seliung orang panggil. Dan satu lagi kedai biliat. Kedai biliat ni bukan dia main biliat saudara, dia nama dia gelaran di kampung.
Tajuk petang ni, tajuk Pejuang Soho Tun Razak Husin. Benar, saudara. InsyaAllah, sabar dulu saya cerita. Kita melewati apa ini, perjalanan, kehidupan dulu, saudara. Sabar. Kalau terus cerita masuk bab itu, orang marah pula, saudara. So, Tek Leong. So, di kampung saya tu, saudara, memang permai. Deretan kedai sebelah menyebelah, ada 2 lebih kurang 24 buah kedai. Kegemaran kami tentulah minum air batu campur. Dulu air batu campur, saudara, kalau saudara ingat, iaitu ais kepal. Harganya 5 sen sebutir. Air batu tu disagat, kemudian dibulatkan, kemudian dicucuk, letak tu dalam kacang. Ada kacang merah, saudara. Kadang-kadang dia letak jagung. Itu sebutir kacang air batu campur ni ataupun ais kepal ini harganya 5 sen. Apakah anda ingat, saudara? Masihkah anda ingat? Dulu 5 sen, saudara. Sedapnya memang tahulah, tak susah nak bayangkan. Dan kerana saya cerita ni, kerana sekarang ni musim Tahun Baru Cina. Inilah masanya Saudara Mon Syarim, dia kena pajak tuak tak ada. Di kampung saya ujung sikit. Ujung sebelah tu ada kedai tuak. Kedai jual todi. Sebab kampung saya ada berhampiran dengan estate. Dan kedai tuak ni kita cerita kemudian, saudara. Saya cerita kampung saya tu dulu. Jadi dia pinggiran Sungai Dinding. Kalau saudara pergi ke Lumut, menghilir. Pergi ke hulu lagi. Di hadapan kilang gandum yang besar segam. Ada Jambatan Bainon. Di tepi sungai itulah kampung saya atas nama Kampung Baru. Saya panggil kampung cukup damai. Di pinggiran Sungai Dinding, saudara. Memang seronok duduk situ dulu. Masa kecil-kecil. Tambah-tambah lagi saat-saat begini. Kerana inilah masanya kami, anak-anak kecil, anak muda, dapat makan limau percuma. Dan minum air orange ataupun lemonade percuma, saudara. Sebab toki-toki kedai tu, sama ada toki getah, ataupun penjual ikan, seliung, ataupun cuma kedai Kang Hai. Dia jual air batu campur, ais kepal, Sohrabudin. Bungkus dengan surat khabar. Betul. Kadang-kadang dah habis. Air sudah habis, saudara. Surat khabar tu pun lah kita kunyah, saudara. Sebab ada kemanisan di situ. Dah basah, no? Tetapi tak ada pula kita risau. Sama ada itu kimia, dakwatnya. Tak ada. Main balon aja dulu, saudara. Itu ais kepal tu 5 sen satu. Saudara. Saudara Mat Syarif, Emporium Setiawan. Jauh. Saya dekat kampung saya, Kampung Baru. Dan ada kedai Kahai sebelah dia tu, kedai ditumpang oleh wakil pejabat pos, postman, saudara. Petang-petang, musim-musim begini, saudara, musim-musim begini kita akan melihat banyak kereta balik. Apabila perantau. Zaman saya tahun 70-an, ais kepal baru 10 sen. Saudara Halina Syahrudin, dia tak 10 sen, 5 sen. 70-an pun masih lagi 5 sen. Dia masuk 80-an. Baru 10 sen dan terus hilang. Saudara Mon Syarim, dia kata, saya di Batu Sembilan Lekir. Lekir, yuk. Bukan Lekir, di Lekir. Orang Perak. Dan minum air batu campur, air ais kepal ni kadang-kadang dia buat je air batu campur. Air batu campur, dia letak dalam piring. Sepiring ABC ni, air batu campur 10 sen. Ais kepal, 5 sen. Kedai yang paling sedap, kedai Kang Hai. Bukan kedai biliat. Dia buat juga sebab mungkin kedai biliat ni juga dia jual ikan. Jadi mungkin hanya bau ikan tu orang tak suka. Kedai Kang Hai ni sebelah kedai ikan. Kedai siliung. Namun, tempat kami berkumpul. Waktu Tahun Baru Cina, dia tak meniaga, dia tak bagi percuma lah. Segala jajan-jajan, kacang lah, coklat-coklat, semua dijual. Harganya 5 sen, saudara. Ini saya mengimbau kembali masa silam, apakah dapat kita kembali pada saat-saat sebegitu, saudara. Wang 5 sen begitu bernilai, boleh beli ais kepal. Di kampung saya, peminat nombor 1 ais kepal ini, Allahyarham, Tan Kudik kita panggil. Dia kalau sehari tak dapat nyonyot, dia sedut, dia nyonyot, dia panggil nyonyot. Kalau dia tak dapat nyonyot ais kepal ni, macam tak sah hidupnya. Itu dulu, saudara. Jangan lupa kuih bakar, Datuk. Kuih bakar tak ada. Raya Cina tak ada kuih bakar. Kita panggil raya Cina lah, Tahun Baru Cina, saudara. Cuma kami makan kuih bakul pun banyak. Kita kalau memang ada, kedai Tamumpin ada, kedai Stang ada, kedai Alung ada, kedai Skiung ada. Dia bagi kita kuih bakul tapi tak makan.
Sebab pertama sekali dia lembik-lembik dan warnanya tu tidak begitu mengiurkan. Kita dulu memang kita cepat sensitif. Limau kita makan. Kampung Baru banyak jual umpun-umpun. Edilah tu, umpun-umpun ni kalau nak memancing. Banyak nak memancing ada sebab dia tepi pantai kan, tepi pinggiran sungai. Sungai tu laut lah saudara, air masin. Begitulah saudara seronoknya musim raya Cina ni dapat makan limau percuma. Dan inilah masanya kita dapat melihat kawan-kawan kita daripada keturunan Cina yang merantau. Mereka sebagai perantau. Bekerja di Singapura, bekerja di Pulau Pinang, bekerja di Johor kebanyakannya saudara. Ais kepal selepas siap diletakkan atas kertas surat khabar. Syam Johari. Betul. Memang benar. Bulat saudara. Ada dua jenis pula tu. Sama ada you nak ais kepal yang dia punya air sirapnya merah ataupun campur. Campur satu hitam, satu merah. Yang merah tu rasanya sasi sikit. Dan selalunya kalau kita berkawan, boleh belah dua saudara. 5 sen air kepal ni boleh berkongsi belah dua. Tengah-tengah tu. Musim Hari Raya Cina ini juga kami makan kacang dan seronok saudara. Itulah juga musimnya teman-teman ni membuka kedai mahjong. Dia dapat kampung saya ada 2 kedai mahjong. Satu kedai mahjong itu dalam kedai makanan restoran yang tidak halal. Dan satu lagi itu kedai temakau. Kita kampung kita saudara, bila kita mesra, kita tidak memanggil orang tu dengan nama dia, tapi kita menggelar gelaran. Macam temakau, saudara, ini seliung, kanghai, biliat. Itu caranya. Bagaimana kami warga desa waktu itu saudara, kita seronoknya dan itulah sebenarnya saudara, kehidupan di desa. Kita di desa waktu itu tak adalah nak katakan resis. Malahan duduk dalam sebuah kampung yang pelbagai kaum. Orang Melayu ada sekitar dalam 55%, warga keturunan Cina ada lebih kurang dalam tak silap saya dalam 35% dan 10% dan 10% India. India ni kebanyakannya dia bekerja estate, saudara. Dia bekerja di estate dan ada juga jenis nelayan. Nama macam-macam nama saudara. Perumal lah. Tapi kita banyak pakai nama kita guna nama dia gelaran. Semisal, Perumal, Antoni dan sebagainya saudara. Itulah harmonisnya masyarakat bila datangnya Tahun Baru Cina ataupun di Bali. Saya dah cerita saudara bagaimana kedai tandi itu dia panggil kita makan percuma kambing. Tapi kalau Tahun Baru Cina kita banyak makan kacang dengan limau saudara. Kenapa saya cerita ini saudara? Kerana ini adalah untuk mengenang kembali, mengimbau. Seronoknya kita waktu itu tidak ada masalah dalam kehidupan di mana di situlah kita menyantuni kehidupan warga yang bagi saya tak ada masalah. Itu keadaannya saudara. Baik saudara. Itu cerita Tahun Baru Cina. Selalunya kereta banyaklah balik. Kita barulah kita tengok apa jenis-jenis kereta. Ada yang balik dengan BMW. Ada yang balik dengan kereta Proton. Ada yang balik dengan kereta Datsun. Ada yang balik dengan kereta Sport dan sebagainya. Penuh pekan itu. Dan kita dapat melihat bahawa mereka berjaya dalam hidup mereka. Mereka merantau. Tapi kita bila merantau tak berjaya pula. Itu masalahnya saudara. Itu keadaannya. Baik saudara. Kepada teman-teman saya, keturunan Cina, saya ucapkan selamat Tahun Baru Cina. Baik saudara. Kita masuk bab legasi yang dikhianati. Ini dia. Saya harus ini adalah culipan daripada buku saudara. Buku berjudul Rahsia yang Terpendam saudara. Buku ini dah tak ada dalam pasaran. Itu masalahnya. Ada teman-teman minta dicetak. Tapi saya rasa nak cetak pun alang kepalang saudara. Kos percetakan sekarang tinggi. Jadi saya mengambil keputusan biarlah saya menceritakan melalui live ini saudara. Saudara Mak Desa, Puan Bayah Harun. Saudara, bagi saya bercerita begini rasa-rasanya lebih seronok. Saudara Sofian, Saudara Arsyad. Sebab tulisan itu lah ni orang malas banyak membaca.
ramai orang malas membaca. Jadi mereka lebih seronok dengar saya beri pencerahan begini. Dulu zaman limau murah di tempat kerja boleh dapat banyak limau. Sekarang ni susah nak dapat banyak. Semua warga Cina dah tak ada dah sekarang. Sekarang rumah saya pun tak ada limau kali ni. 2 tahun dulu, Saudara Shrek Syarani dia kata Datsun KE20. Betul tu. Getinya limau-limau apa semua tu dah sekarang kurang. Getinya ekonomi kita tak begitu elok. Bagi saya lah. Dulu limau-limau tak dapat sangat tu. Juga tu dekat apa Tok Kong tu. Dia letak dia punya Tok Kong tu. Kita ambil lah saya dengan Johan dulu. Kawan saya. Itu saya punya sparring partner Johan. Curi limau daripada Tok Kong Cina. Tak marah pun dia orang. Dia tahu budak-budak gamaknya. Ya saudara. Baik. Saudara. Melalui buku ini saudara. Saya mencatatkan. Ini kenyataan yang dilapaskan oleh Ya Muhammad Malik Tengku Razali Hamzah. Cerita benar. Jadi sebab itu saudara kadang-kadang live saya ini banyak mengandungi latar belakang sejarah. Jadi saudara kadang-kadang kalau boleh catat supaya anda dapat tahu bila orang bercerita itu keadaannya. Sebenarnya saudara pada tanggal 14 Januari. Ini cerita sebenarnya. 14 Januari 1976. Kalau orang kata 20 Januari ke 80 bulan 19 tahun 1976. Tapi tarikh yang tepatnya adalah pada 14 Januari 1976. Itu merupakan hari malang yang orang agak sifatkan hari yang paling duka cita bagi seluruh warga negara ini kita, kerana itulah tarikhnya warga kita di Kuala Lumpur, di negara di RTM dan sebagainya membuat pengumuman kembalinya almarhum Tun Abdul Razak ke pangkuan ilahi. Kalau ada orang cerita dengan kita kata bahawa Tun Razak meninggal tahun 78, tak betul. Tahun 75 pun tak betul. Sebab dia Januari tu, pada 14 Januari. Malu saya lah, hujung tahun. Kadang-kadang orang cakap tahun 75 lah. Tak. Pada 14 Januari 1976. Seluruh negara terpempan apabila mendapat berita dari kota London. Allahyarham Tun Razak meninggal di London, bukan di Malaysia. Kembalinya Allahyarham Tun Abdul Razak ke pangkuan ilahi. Dan secara waktu tu ramai orang bagaikan tak percaya. Kerana sebelum berangkat ke London, sebelum berangkat ke luar negara, Tun Razak dilihat sihat. Sebab itu kalau saya melihat filem Tenda Putra, ada persamaannya cerita tu saudara ya. Dan saya ingat lagi waktu itu saya baru jadi wartawan. Pergi ke Parlimen, Allahyarham Tun Razak, dia keluar dari Parlimen, saya tengok pegang tongkat. Tun, nak ke mana Tun? Saya mesra, Tun Razak ni orang paling mesra. Siapa saja boleh tegur dan dia akan menyaut. Dia kata, saya nak berangkat ke luar negeri. Tun, nak ke mana Tun? Any news for me? Kita selalunya wartawan bertanya, ada apa-apakah berita yang untuk saya hebahkan? Dia kata, tak, not much, dia kata. Sebab saya nak berangkat ke Bali, katanya. Untuk apa Tun? Dia kata, untuk menghadiri sidang ASEAN. Jadi pada hujung tahun 1975. Allahyarham Tun berangkat ke Bali, saudara. Sebab dia meninggal 14 bulan. So, retinya dia berangkat tu saya ingat dalam 29 Disember 1975. Sebelum dia berangkat, dia telah pun membuat perjanjian ataupun berurusan dengan Yang Muhammad Tengku Razali Hamzah. Dia kata, Lee, let's go for a holiday. Mari kita pergi bercuti. Dia Tengku Razali kata, kali ini cuti di mana Tun? Tun Razak kata dia berhasrat untuk bercuti di Southern France ataupun di selatan Perancis. Tun Razak kata okey lah. Jadi Tun pergi dulu, dia kata saya pergi ke Bali dulu, daripada Bali saya terus pergi ke Perancis, selatan Perancis. Jadi bila sampai waktunya Tengku Razali keesokan dalam 2-3 hari selepas Tun berangkat ke Bali, dia pun mengemas beg dia lah. Dia pun bujang masa tu saudara. Tengku Razali bujang. Mungkin sebab itu ya Tun Razak suka ajak Tengku Razali ke luar negara. Dia bujang, belum ada isteri pun. So waktu dia tengah mengemas-emas pakaian itu nak berangkat ke Southern France, dia menerima telefon daripada pejabat Perdana Menteri yang meminta beliau supaya jangan pergi ke Southern France tetapi terus ke London. Dia pun tak tahu kenapa. Jadi Tengku Razali alihkan dia punya penerbangannya. Instead di sebalik pergi ke Southern France ataupun selatan Perancis, dia terus pergi ke kota London. Dan semua urusan disambut oleh, masa itu beliau bukan menteri saudara, dia hanyalah sebagai pengurusi Petronas.
Dia dan juga pengurusi Bank Bumiputera. Dia belum lagi berada menyertai kabinet. 1975-76 Tengku Razali belum menyertai kabinet. Jangan salah sangka je, jangan salah cerita saya ya. Kemudian bila sampai saya di London, dia disambut oleh High Commissioner. Kedutaan kita di London kita panggil High Commissioner. High Commissioner ni dalam bahasa Melayu kita panggil apa? Pesuruhjaya tinggi Malaysia di kota London. Jadi dia disambut oleh Commissioner yang terus bawa Tengku Razali ke hotel. Jadi dia kata Tun dah pun booking hotel ni, dia kata. Dia kata kenapa? Sebenarnya kata Tun tak berapa sihat. Tun Razak waktu tu katanya tak sihat dan dia masih lagi berada di hospital. Jadi Tengku Razali kata let's go to hospital lah, mari kita pergi ke hospital. So High Commissioner kata tak perlu, dia kata Tun nak keluar dari hospital, dia akan datang ke hotel. Jadi retinya almarhum Tun Razak dia memilih untuk tidak tinggal di hospital tapi tidur menginap di hotel tempat Tengku Razali tinggal. Saya lupa nak tanya apa nama hotel tu. Nanti mungkin besok saya semayang dengan dia, saya akan tanya hotel mana. Tak silap saya Churchill saja. Churchill Hotel dekat kota London, saudara. Dan itulah keadaannya daripada mereka duduk di situ. Jadi berbual lah banyak cerita. Di situlah, saudara, banyak rahsia yang terpendam yang diketahui oleh Tengku Razali apabila Tun Abdul Razak menceritakan padanya. I'm finished, dia kata bahawa Tun Razak sudah pun menyedari bahawa dirinya sudah pun dikelilingi oleh bukan lagi orang Melayu yang jujur tapi Melayu yang ada fahaman Marxis komunis. Saya nak ceritakan saudara, Marxis ni dia marah dengan Tun Razak kerana Tun Razak macam saya ceritakan yang lepas-lepas telah mengadakan hubungan diplomatik dengan negara China. Komunis ni ada dua, satu China komunis Mao ataupun Chou Enlai punya komunis, saudara. Satu lagi komunis Marxis. Komunis Marxis berpekalan di Rusia. Yang mengelilingi Tun Razak adalah komunis Marxis. Jadi mereka inilah yang mengadu dombakan kedudukan Tun Razak dengan Datuk Harun. Apabila mereka mahu supaya Allahyarham Datuk Harun mencabar Tun Razak sebagai Presiden UMNO dan akan diangkat sebagai Perdana Menteri. Kerana mereka marah pada Tun Razak kerana Tun Razak mengadakan hubungan diplomatik dan tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan Soviet Union ataupun Rusia komunis Marxis ini. Jadi bila cerita, dan waktu itulah mereka mempengaruhi yang orang kata Tiga Abdul yang mengelilingi Tun Razak waktu itu, saudara. Jadi dalam perbualan dengan Tun Razak almarhum dalam keadaan sakitnya itu, dalam keadaan gering, Tun Razak sering mengatakan kepada Tengku, dia kata, Lee, saya ni ibaratkan I'm finished dah, kata. Bukan meninggal dah, dia kata balik nanti kita kena perlu selesaikan. We need to settle a lot of other things, saudara. Perlulah kita selesaikan negara kita ni dalam keadaan yang tidak begitu baik. Bila Tun Razak bertanya bagaimana dengan Petronas, sebab Tengku Razali adalah chairman dari Petronas. Kata Tengku Razali, alhamdulillah cuma harga minyak dalam keadaan susut sikit, kata. It's okay. Harga minyak menurun sikit, dia kata, tapi macam mana pun dia kata saya khawatir dan saya amat bimbang kerana dalam keadaan sekarang negara kita ini terdedah kepada banyak masalah. Jadi apa masalahnya tu? Dia kata pertama-tama sekali adalah masalah bagaimana komunis, Marxis ini dilihat seolah menguasai. So kita balik nanti, Lee, kita perlu melakukan pembersihan. We have to do all sort of cleaning. Maksudnya macam sekarang lah. Apabila macam Datuk Zahid Hamidi nak melakukan pembersihan dalam UMNO. Kita tak kata dalam UMNO ada komunis, tapi dalam UMNO sekarang ni banyak pengkhianat. Itu pak politik malam nanti saya cerita. Tetapi waktu itu orang yang mengelilingi Tun Razak adalah berfahaman komunis Marxis. Jadi kata Tun Razak, we need to clean up. Kita perlu membersihkan untuk menyelamatkan negara. Kenapa dia marah sangat saya pun tak tahu. Sebenarnya mereka marah kerana masa itu kita tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Rusia. Kalau saudara pergi keluar negara, buka pasport, antara negara yang tak boleh dikunjungi adalah negara-negara seperti Rusia yang mengamalkan fahaman Marxis komunis. Kalau balik, kalau saudara pergi ke Rusia tanpa pengetahuan
Kementerian Dalam Negeri balik, confirm lah. Kena panggil dengan Bukit Aman. Itu keadaan saya. Jadi, Syirik Syarani, MCA gerakan DAP parti mana yang mirip ke parti komunis masa tu? Saya terus terang saya katakan bahawa dalam keadaan ni waktu berlaku 13 Mei. Semalam saya dah cakapkan bahawa antara yang banyak mengutarakan persoalan ataupun melebarkan isu-isu politik yang bersikap chauvinis adalah parti gerakan. Itu cerita benar. Jangan kita menafikan. Sebab macam saya kata semalam lah, bagaimana mereka mengadakan perarakan yang dipimpin oleh Tan Chee Koon dan pimpinan daripada gerakan. Termasuklah juga kaki tangan DAP dan MCA. Perarakan itu. Tapi MCA banyak berada di sebelah perikatan. Macam sekarang ni, MCA bersama dengan Barisan Nasional. So, jadi bila berlaku kejadian 13 Mei ni, sebab itu orang menyalahkan DAP. Kerana DAP sampai sudah tidak menyertai Pakatan. Bila Tun Razak mahu DAP menyertai Barisan Nasional, dia orang tak nak. Lim Kit Siang, dia berdegil. Dan banyak orang mengatakan kerana DAP ini adalah parti yang diasaskan oleh Lim Kit Siang yang merupakan sisa politik kepada PAP. People Action Party. Jadi dia tak pakai nama People Action Party di Malaysia, tapi dia gunakan nama DAP, Democratic Action Party, yang mirip fahamannya seperti mana fahaman Singapura. Dan slogannya ialah Malaysian Malaysia. Itu yang membuatkan pemimpin-pemimpin UMNO tidak boleh menerima waktu itu, saudara, kerana mereka slogannya Malaysian Malaysia yang seperti mana Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew keberadaannya waktu dulu Singapura dan Malaysia. So dia mewujudkan slogan Malaysian Malaysia. Tetapi yang benar-benar chauvinis adalah parti gerakan. Waktu pilihan raya, kalau saya dengar semalam saya dah katakan pada 9 Mei. Pada tanggal 9 Mei apabila berlaku peristiwa terbunuhnya salah seorang anggota kongsi gelap, mereka jadikan itu sebagai modal politik. Itu yang perarakan. Blood for blood. Waktu itulah juga, saudara, terjadinya kejadian 13 Mei. Sebab 9 bulan perarakan mayat yang dilakukan oleh pimpinan daripada gerakan, daripada DAP, ya, saudara, dan saya ingat parti apa, saya lupalah, pimpinan Dr. Tan Chee Koon. Dan berakhir besoknya pilihan raya, maka tumbang kerajaan perikatan. Tak boleh nak tubuh kerajaan pun. Waktu itulah Tun Razak, saudara, berusaha mewujudkan Barisan Nasional yang berakhir dengan peletakan jawatan almarhum Tengku Abdul Rahman. Sebab itu Tengku masih berkecil hati. Sampai hayat Tun Razak meninggal pun dia masih berkecil hati sebab dia merasakan seolah-olah Tun Razak mengkhianatinya. Ini cerita ni tidak ada dalam buku, saudara, tapi ini cerita sebab orang itu masih hidup seorang lagi. Itu yang bawa Tengku Razak Hamzah. Dalam penceritaannya kepada saya, dia kata sampai sudah. Apabila dia berbalik kepada cerita Tun Razak, apabila dia memberitahu pada Tengku Tun Razak meninggal dunia, dia tak ada apa-apa pada dia. Ya, tak apalah, nanti ayah datang Kuala Lumpur lah, katanya. Tak adalah nak bersusah payah macam mana Tun Razak menerima berita kematian Tun Dr. Ismail. Waktu Tun Dr. Ismail meninggal, Tun Razak berada di New York masa itu, menghadiri sidang Bangsa-Bangsa Bersatu. Waktu itu juga Tun Razak terus balik dan dia pun mahu supaya mayat Tun Dr. Ismail ini disemadikan di Makam Pahlawan di pekarangan Masjid Negara. Begitulah hubungan yang dulu hubungan rapat antara Tengku Abdul Rahman dengan Tun Razak akhirnya berkecai hanya disebabkan oleh politik. Kedua mereka adalah dua sahabat, saudara. Dia berbalik pada cerita yang bawa mula Tengku Razali waktu di London. Banyaklah Tun Razak bercerita pada dia keadaan negara kita yang tidak aman. Dia risau, dia tengok. Sebab waktu yang sama juga anasir-anasir komunis sudah pun dilihat masih bermerajalela juga. Walaupun Tanah Besar Cina tidak mengakui gerombolan komunis-komunis yang ada di Malaysia ini adalah dapat ditaja oleh negara Cina. Jadi dalam keadaan begitu, yang melakukan gerakan dan sebagainya adalah komunis yang berfahaman Marxis. Dan mereka lah yang mengadu dombakan antara Tun Razak dengan Datuk Harun Idris. Mereka buat cerita bahawa Datuk Harun
Sebab waktu itu yang dilihat berpotensi untuk jadi Perdana Menteri yang mampu mengalahkan Tun Razak adalah Datuk Arun. Juga cuba diacungkan dua sahabat ini. Datuk Arun dilihat sebab waktu itu Datuk Arun jadi Ketua Pergerakan Pemuda. So mereka lagakan. Itu bukan yang melagakannya adalah orang keliling Tun Razak. Akhirnya zaman Tun Razak itulah apabila Tun Razak menawarkan kepada Datuk Arun, Tun Razak ni hatinya mula, dia kata ginilah, dia kata Arun, why not you pergi ke bangsa-bangsa bersatu. Ini nak menyelesaikan masalah. Kata Datuk Arun, boleh, tak ada masalah tu. Sebab Datuk Arun ni dia setia pada Tun Razak. Sebab tu bila agen komunis bertemu dengan Datuk Arun, minta Datuk Arun lawan Tun Razak dalam pemilihan Parti UMNO, dia kata over my dead body. Biar aku mati bergalangkan tanah, aku akan mempertahankan Razak. Ini membuatkan komunis-komunis berhaluan Marxis marah pada Datuk Arun dan diacung, dilagakan supaya Datuk Arun ini dilihat sebagai penentang Tun Razak. Jadi Tun Razak pula masa itu dia tak yakin, jadi dia offer. Datuk Arun dia kata, Arun, why not you jadi wakil tetap kita ke bangsa-bangsa bersatu di New York. Datuk Arun kata, no problem, sir, saya sanggup pergi, tak ada masalah. Tetapi masalah sekarang ni, saya sedang dituduh terlibat dalam ini korupsi. So macam mana saya nak berhadapan dengan para diplomat di New York nanti? Malu saya. Sebab saya akan bergaul dengan mereka, sedangkan mereka tahu bahawa saya lah wakil Malaysia dan saya masih terpalit dengan isu korupsi. So, clean me up first. Jadi Datuk Arun kata, kalau betul tak, you minta supaya mahkamah tarik I punya kes lah. Once you tarik I punya kes, I pergilah, dia kata. Dia Datuk Arun pun sedar bahawa itu adalah antara cara Tun Razak untuk, dan orang keliling Tun Razak untuk mengenepikan Allahyarham Datuk Arun daripada arus perdana politik. Itu gambaran saya ini, catatan ini saya boleh catat pelan-pelan. Saya cerita ke anda apa yang berlaku pada negara zaman silam. Saudara Azadrus, 265 orang tu, dia orang perasan ke yang konon PM tu hebat. Saudara belum, jangan cerita. Itu cerita malam nanti, saudara. Malam nanti. Bab politik kita cerita malam. Ini saya menceritakan kisah silam. Dan apabila berbual-bual dengan Tun Razak, bercerita keadaan begitu, Tun Razak juga mengatakan pada Tengku Razali, dia kata, we have to do a lot of other thing lah ni. Kita kena buat sesuatu. Apa yang dinyatakan Tun Razak itu, saya rasa terbaiknya kita sambung besok. Jangan marah saya sebab saya nak cerita panjang. Sebab Tun Razak ada memberi amanat pada Tengku Razali. Apakah amanat yang dilafazkan oleh Tun Razak? Kita sambung besok. Kerana ini adalah rahsia yang terpendam. Saya jangan marah dengan saya. Tunggu besok. Pada teman-teman yang dari keturunan Tionghoa, Cina, saya ucapkan selamat tahun baru. Saudara, coklat 2 juta, itu cerita DAP, saudara. Rohana Din, Rusoli, dahulu kesetiaan antara sahabat sangat akrab berbanding hari ini yang sanggup menikam sahabat sendiri dari belakang. Syam Johari, itulah realitinya. Itulah realitinya, saudara. Bagaimana keadaan dulu berbeza. Sebab itu saya mulakan cerita saya dulu, bagaimana harmonisnya negara kita ini. Kita buang yang 5 sen boleh beli ais kepal, kita makan ais kepal. Kemudian kita pergi bertandang ke rumah kawan-kawan kita dari keturunan Tionghoa. Dapat limau. Kemudian dia orang main mahjong, kita boleh duduk sambil-sambil makan kacang. Makan limau. Dan juga adanya air orange lemonade. Dulu air orange lemonade 10 sen satu botol, saudara, bukan FN. Mahal. Dan kalau kita anak-anak kecil ni pergi kat belakang rumah kedai dia tu, tengok ada Tok Kong dia tu, dia letak apple, ada limau, kita kebas pun dia tak marah. Begitulah harmonisnya kampung saya, kerana suasana politik dulu adalah politik yang masing-masing faham memahami. Tidak ada chauvinis, tidak ada kebencian. Tapi malangnya bermula dengan era kematian Tun Razak pada 1946. Tun Razak meninggal pada berapa bulan ni? Pada 14 Januari. Allahyarham Tun Razak meninggal pada 14 Januari 1976.
Sebelum itu, dia duduk dengan Tengku Razali di hotel, dia ada memberi amanat. Amanat apakah itu? Kita tunggu besok. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal-hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kongsi Pak Choi pada teman-teman kita berketurunan Cina.